Orang jauh dikenang-kenang, hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenal, kemudian bertunang, di atas pelamin sama bersatu. Begitu gah majlis perkahwinan orang Melayu, dilengkapi hiasan indah lagi kaya dengan adat resam, diserikan pula dengan ramai hadirin. Namun, sejak akhir-akhir ini, setiap majlis persandingan di sini diterapkan dengan ciri-ciri baru. Semuanya gara-gara COVID-19. Keadaan ini nampaknya tidak mencegah sebilangan mempelai daripada meneruskan niat mereka naik pelamin. Bila majlis-majlis keramaian mula diberi kelonggaran Ogos lalu, dewan-dewan persandingan rancak semula. Tinjauan detik ke atas penyedia-penyedia khidmat utama menunjukkan sekurang-kurangnya satu majlis diadakan pada setiap hujung minggu sejak itu. Dan masuk Oktober sahaja, tempahan terus melimpah. Hujung minggu lalu misalnya, sekurang-kurangnya 8 walimah dianjurkan di setiap dewan utama gara-gara pasangannya mahu mengejar tarikh istimewa 10 Oktober. Antara mereka, pasangan Aziz Azizan dan Iza Fariha. Ibu Aziz, Norita Sahnun, mempunyai masa 2 bulan sahaja untuk merancang majlis perkahwinan anak sulungnya itu. Cik Norita nekat untuk mengadakan walimah walaupun ketika itu pihak perempuan meminta anak-anak dinikahkan saja dahulu. Mungkin jodoh dia dah sampai ya. So bila kita runding family, kita just proceed the event lah. Stress juga, tapi sebabkan saya banyak kontak, saya kerja sales banyak ramai kawan, ramai kontak. Jadi saya buat secepat mungkin lah. Menurut Cik Norita, aspek perancangan yang paling mencabar ialah menentukan senarai tetamu yang perlu dihadkan kepada 50 orang sahaja. Saya rasa memang banyak tension dia. Salah satunya kita mesti nak jemput keluarga yang terdekat. Tapi masalahnya saya ada banyak family, ramai So ada separuh atau 2-3 orang yang saya tak dapat jemput. 2 of my brother I tak dapat jemput. Nazrin Ballroom di The Grandstand ini dibuka Januari lalu, tidak lama sebelum krisis COVID-19 melanda. Dewan yang boleh menempatkan 400 undangan ini menelan pelaburan sebanyak $320,000. Pada awalnya, ramai pihak yang menganggapnya sebagai satu strategi perniagaan yang bakal lingkup. Betapa tidak, sewaktu tempoh pemutus rantaian jangkitan atau circuit breaker, semua majlis persandingan tidak dibenarkan dan ini berlarutan selama 4 bulan. Bisnes tu jam merosot banyak. Pasal kita tak ada wedding, tak ada apa. Jadi kita pergi ballroom juga, kita tetap bayar sewa dan pekerja-pekerja harus dibayar gaji. Dan 4 bulan ni memang betul orang kata cabaran yang sangat ketat. Namun hikmahnya terselah, sebaik saja pemerintah membenarkan majlis dianjurkan dengan maksimum 50 undangan mulai Ogos. Oleh kerana hanya tempat-tempat seperti restoran, hotel dan dewan yang diluluskan, tempahan untuk Nazrin Ballroom melonjak. Dia dah dapat kunci rumah. Mereka perlu rumah dan mereka perlu bernikah. Ini yang bikin mereka terkejar-kejar untuk membuat majlis secepat mungkin. Banyak pengantin-pengantin ni, diorang terdesak nak tempat. Jadi permintaan mereka juga alhamdulillah bagus. Jadi kita tengok ada increase Seperti ballroom ni kalau daripada Oktober dengan Disember tu dah full. Pagi petang majlis dah full. Langkah-langkah keselamatan yang sudah disediakan sekali dalam pakej juga memudahkan keluarga mempelai. So puan, you tengok kita punya table setup ni, kita jaga social distance from the other table. 1 meter apart from this table, dan when tetamu kita duduk juga di sini, kita jaga social distance antara satu sama lain, dan kita tetap akan remind orang, remind, even we put kita punya safety features kat sini, the do and the don't. Kita ada zone A, sini kita panggil zone A. Okey, yang sebelah sana kita panggil zone B. So yang sebelah sana dan sebelah sini tak boleh bertemu lah. Sedang tempahan untuk Dewan Persandingan sudah kembali rancak, lain pula halnya bagi andaman pengantin. Faibani yang sudah punya 12 tahun pengalaman dalam industri ini menyifatkan krisis COVID-19 sebagai cabaran yang paling hebat pernah dilalui. Sebelum yang mereka rancang tu, mereka tempat 3-4 baju untuk pakai hari persandingan, untuk mengadakan cake cutting, ceremony, dan keadaan COVID ni
tidak dapat membuat atas perancangan mereka, they make it simple lah for their wedding events. Justru pemilik Grandeur Phi Wedding ini perlu lebih kreatif dalam menyediakan huraian berdasarkan keadaan masa kini selain mengurangkan harga pakej sekurang-kurangnya 20% untuk menarik pelanggan. Kalau kita tidak menurunkan sikit harga pun, I think that kita pun akan lose business lah. Jadi kita nak kena teruskan juga perniagaan kita, nak kena buat promosi yang hebat. Dalam keadaan sekarang ni, kita nak berkreatif dengan desain pelitup muka iaitu matching dengan busana pengantin kita. Jadi biar macam nampak satu set. Dengan jumlah tetamu yang sedikit, yakni sehingga 100 orang saja buat masa ini yang boleh diundang, walimah yang dianjurkan semasa musim pandemik ini sudah tentunya lebih kecil dan ringkas. Tapi ini tidak bermakna keluarga mempelai tiada tekanan langsung. Perancangan untuk undangan kini perlu dilakukan dengan lebih teliti. Kita nak kena pilih antara keluarga dengan kawan. Okay, kita nak pilih keluarga siapa yang kena datang. Kalau kita tak jemput, ada yang kecil hati semua. Itulah cabarannya. Nak kena kira. Habis sekarang ni saya ada dua slot. Saya nak kena fix lah siapa atas first slot, second slot. Then the second slot punya orang tak boleh tengok saya punya akad nikah lah. Itulah saya punya cabaran. Di sinilah para penyedia khidmat perlu bingkas dan menawarkan pelbagai alternatif yang dapat memudahkan keluarga. Kita pun ada live streaming, we can do macam FB live, untuk let the family, even diorang tak ada kat sini tapi they feel like diorang ada kat sini. Then the best part is kita bikin delivery, hantar makan kat rumah. So sambil tengok majlis through FB atau online, you can still have our venue also. Let's say pakcik dia tak dapat datang, kita hantar 10 orang yang makan kat rumah. So kita kena RSVP diorang lah. Macam masa saya macam call, boleh datang tak boleh, and then call sini sana. So it's like banyak kerja lah dibandingkan dengan sebelum COVID. Para tetamu juga perlu membuat banyak penyesuaian. Tentang pakai pelitup ni, sememangnya rimas. Dan lagipun kalau kita nak berbual pun kadang-kadang orang tak dengar apa yang kita bualkan dan kita pun nak kena pekik-pekik gitu kan. Saya rasa majlis semasa COVID ini dia ada personal interaction. Sebelum COVID kita mengambil sendiri dan sekarang ada orang serve kita dan kita boleh berinteraksi. Ada yang dapat kita jumpa, kita jemput. Ada yang tak ada jemput. Memang kadang-kadang bila jemput mak, bapa, anak-anak dia tak dapat jemput. So kurang dia meriah sikit lah. MC kita selalu always tell them to keep reminding kita punya guest, 1 meter apart, no moving around, you be seated, the food, the drinks, the dessert, all will be served. Kena jadi kelas monitor. Zone A nak jump pergi zone B, so we tell them, kita jumpa diorang, kita cakap diorang baik-baik. Minta maaf kak, ini time COVID, tak boleh banyak jalan. Saya harap kakak faham. Dengan perkataan-perkataan yang mulia, yang sedap didengar. Tidak kurang juga pasangan yang walaupun sudah merancang untuk diijab kabulkan tahun ini, memilih untuk menundanya. Apa pula pertimbangan mereka? Detik menyelongkar selepas ini. Awal tahun ini, Phi Bani dan pasangannya Rashilah Raja merancang untuk diijab kabulkan pada 12 Disember 2020. Pelbagai persediaan sudah dibuat, tempahan dewan, catering, rekaan busana. Bagaimanapun, bila krisis COVID-19 melanda dan majlis-majlis perkahwinan dikenakan banyak sekatan, pasangan ini mengambil keputusan menangguhkan sahaja hari bahagia mereka ke tahun depan. Sebenarnya saya dah lama dalam bisnes andaman ni, bridal. Tentu pasti saya nak jemput juga ahli kenalan perniagaan, vendor-vendors yang lain. Saya ingin menjemput juga untuk meraihkan majlis saya. Saya ada ramai kenalan di luar negeri, terutama kawan kerja saya. So apabila saya bersanding nanti, saya berniat untuk menjemput mereka.
Selain mahu meraihkan hari bersejarah dengan seramai mungkin saudara mara dan sahabat handai, faktor kos untuk setiap undangan juga menjadi pertimbangan. Kita telah membuat tempahan 1,200 jemputan. Jadi bila kita buat kiraan, iaitu satu kepala dalam $18, $20. Jadi bila dalam keadaan COVID ni 50 pax dan harganya iaitu dalam 3,000 lebih, 4,000, dan bila kita divide per head dah macam menjadi $60-80 per head. Jadi tidak berbaloi lah, mahal pula dalam keadaan situasi. Mengapa bayaran yang dikenakan untuk setiap hadirin di majlis semasa musim virus corona ini lebih tinggi daripada biasa? Sedangkan seleksi hidangan utama dan pencuci mulut yang disediakan lebih terhad. Misalnya, pakej majlis sebelum COVID-19 di Nazrin Ballroom di The Grandstand ini adalah $9,000 untuk undangan 500 orang. Siap dengan hidangan buffet lagi. Bermakna setiap kepala $18. Manakala pakej majlis masa COVID-19 pula berharga $4,500 untuk 100 orang. $45 bagi setiap undangan. Kos-kos sepertinya safe entry, ni hand sanitizing, temperature taking, dan lepas mereka keluar majlis tu setengah jam kita harus sanitize, half an hour sanitize back before the next batch come in. Jadi ini semua memerlukan banyak kos. Jadi apa yang mereka bayar tu adalah kos-kos yang ini yang mereka tak nampak, mereka tak lihat, mereka fikir makan aja. Buat masa ini kita tak boleh fikirkan profit margin yang tinggi. Jadi kita fikirkan yang mana kita boleh cover kos, kita boleh cover pekerja kita dan bisnes tu berjalan. Itu yang matlamat kami. Beberapa adat istiadat perkahwinan orang Melayu yang tidak boleh dilaksanakan buat masa ini juga menjadi pertimbangan setengah pihak untuk menundakan walimah mereka. Perarakan pengantin dengan paluan kompang, tepung tawar, persembahan silat dan upacara menghadang pengantin lelaki adalah di antara adat istiadat yang tidak dapat dilaksanakan semasa musim COVID-19 ini. Bagi saya adalah adab-adab kemelayuan tu tetap nak kena ada, seperti persandingan, salam beradab bersama ibu bapa, salam penghormatan kepada ibu bapa kita dan juga silat. Apabila tetamu datang untuk bertemu dengan kami masa persandingan, mereka ingin mengambil gambar dengan kami, tapi kerana ada restriction tertentu kan, mungkin tak boleh ambil beramai-ramai. Namun, bunga-bunga acara sebeginilah yang dianggap setengah pihak sebagai faktor mengapa majlis perkahwinan orang Melayu tinggi kosnya hingga boleh mencecah puluhan ribu dolar. Mungkinkah majlis yang ringkas semasa musim COVID-19 ini akan menjadi tanda aras baru bagi majlis-majlis persandingan pada masa depan, khusus bagi mereka yang mahu berjimat? Misalnya, Aziz hanya mengeluarkan belanja kurang $10,000 untuk majlis persandingan ini. Saya lebih suka benda yang tak banyak planning, tak banyak kerja nak buat lah. Yang ringkas sajalah. Mana yang ringkas. Straightforward. Important tu dia main nikah je. This is going to be a new norm lah. Orang dah biasa sama. When dia kira-kira dia kos kan, dia berjimat a lot lah. Orang kompang, orang hadang semua you must give duit salam kat orang. Namun sudahkah anggota masyarakat kita bersedia menerima majlis perkahwinan ala COVID pada masa depan? Kalau kita nak bandingkan majlis yang terdahulu daripada COVID-19 ini, actually I prefer yang terdahulu sebab semua sanak saudara, suami isteri, saudara mara semua dapat berkumpul. And then ada kompang, yang meriahkan lagi boleh buat macam-macam acara. Majlis tetap kita raikan dengan meriah. Satu kebaikan dalam waktu COVID ini, perbelanjaan tidak begitu banyak dan juga kita dapat merapatkan lebih silaturahim dalam majlis walaupun kecil. Macam kita nak orang kata macam roadblock tu, diorang hadang-hadang kan, sekarang semua dah tak ada lagi. So maybe itu yang kurang dia lah, kurang meriah lah kalau tak ada macam gitu.
Sama ada majlis kecil atau besar, ringkas atau penuh adat istiadat, ia bergantung kepada kemampuan dan cita rasa masing-masing. Janganlah sampai berlakunya pembaziran atau adat warisan dilupakan sama sekali. Moga kita dapat terus timba pengajaran dari episod pandemik ini dan menilai semula keutamaan kita dalam meniti jalan pilihan ke jenjang pelamin. Daripada pembelaan, majlis pernikahan sampai ke persandingan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semua jemputan happy, gembira dengan suasana kat sini. Harapan semoga hidup bahagia setelah menjadi suami isteri pada hari ini hingga ke jannah. Kita je harapan ibu bapa ya. Selepas ini, detik tinjau perkembangan politik di seberang tambak. Mungkinkah berlaku satu lagi peralihan kerajaan sedang negara bergelut dengan wabak COVID-19 yang terus melonjak? Bak tragedi Oktober, kemelut politik kembali melanda Malaysia di tengah-tengah gelombang ketiga pandemik COVID-19. Ini ekoran langkah Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada 13 Oktober lalu untuk mengemukakan bahawa beliau mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. I would appeal to the Malaysians to exercise patience, wisdom, and to allow the King to digest and decide based on the spirit of the Constitution and the discretion of His Highness. Prime Minister Muhyiddin Yassin has lost his majority and therefore would be appropriate for him to resign. Namun menurut satu pernyataan Istana Negara, Presiden PKR itu hanya mengemukakan jumlah ahli parlimen yang didakwa menyokongnya tanpa mengemukakan senarai nama. Agong dijadualkan bertemu ketua-ketua parti politik untuk mengesahkan sokongan mereka, namun ia terpaksa ditunda. Ini ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sehingga 27 Oktober ini dalam usaha membendung lonjakan kes COVID-19. Untuk membentuk kerajaan ataupun mengesahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan, tidak cukup dengan hanya surat ataupun pernyataan sokongan ketua parti ataupun Presiden Parti mengenai ahli parlimen untuk menyokong Datuk Seri Anwar. Dia masih lagi perlukan akta bersumpah, statutory declaration. Sebab itu legal dokumen yang mengesahkan sokongan. Di masa yang sama, UMNO membuat pertimbangan untuk menarik diri daripada Perikatan Nasional PN yang dipimpin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini mencerminkan rasa tidak puas hati UMNO terhadap pelayanan yang diterima dalam PN. Bagi meneruskan kerjasama politik, kerajaan yang ada sekarang di Malaysia bukanlah pemerintah yang dipilih melalui pilihan raya. Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau masih tidak mempunyai undi percaya di parlimen terhadap jawatan beliau dan juga dari segi majoriti ahli parlimen yang menyokong beliau. Setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, jadi langkah kedua ialah ia harus menunjuk majoriti beliau secara legitimate di parlimen. Jadi sehingga tiadanya undi percaya terhadap kerajaan beliau, selagi itulah keadaan politik akan bergolak. Antara ketidakpuasan UMNO adalah kekosongan jawatan timbalan Perdana Menteri yang dianggap miliknya selaku parti dengan AP paling ramai dalam PN. Para pemimpin kanan UMNO juga tidak diberi jawatan dalam kabinet kerana terlibat dengan kes-kes di mahkamah. UMNO masih merupakan parti yang mempunyai kerusi yang terbanyak. Tapi apa yang berlaku oleh kerana Tan Sri Muhyiddin dan Azmin Ali yang merupakan pihak yang telah merencanakan
Perikatan Nasional ini, mereka telah memberi parti mereka jawatan-jawatan yang terpenting. Mereka minta sekarang ni supaya diadakan kabinet reshuffle. Jadi saya tak tahu kalau Kasim Muhyiddin Yassin mampu untuk menenangkan keadaan ini. Sebab UMNO sekarang bijak, mereka tahu bahawa mereka boleh jadi kingmaker untuk menentukan mana hala tuju mereka nak bawa. Kita pastikan mereka terus kekal sebagai kerajaan, sama ada Perikatan Nasional ke atau Kerajaan Pakatan Harapan. Dr. Mazna menekankan trend politik gabungan menjadi punca kepada pergolakan politik Malaysia sekarang ini, memandangkan tiada parti yang dominan. Politik gabungan yang amat cair sekarang atau coalition yang amat fluid. Jadi kita boleh, seseorang tu boleh mengundi katalah satu personality politik. Tapi pengundi sendiri tidak ada kuasa untuk menentukan di manakah ia akan bertempat. Politik yang pada masa ini adalah politik pada peringkat atasan atau elit politik boleh kita katakan. Dan semua percaturan, perundingan dan sebagainya berlaku pada lapisan itu saja. Bukan mengikuti suara atau kehendak rakyat. Lantas, Sultan Abdullah bertitah agar ahli-ahli parlimen mempamerkan kematangan dalam berpolitik dan memahami keluh kesah rakyat dan tidak mengabaikan kesejahteraan mereka terutama semasa penularan COVID kini. Saranan baginda perlu menyelesaikan permasalahan melalui perundingan dan proses perundangan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang bakal menjadi tumpuan sokongan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin apabila belanjawan negara dibentangkan pada 7 November nanti. Bajet untuk negara harus dibentangkan di Parlimen. Dan itu amat penting untuk memulihkan ekonomi dan sebagainya. Jadi sekiranya kerajaan Muhyiddin Yassin tidak mempunyai majoriti, jadi laporan keuangan itu tidak akan diluluskan. Dan sekiranya tidak diluluskan, jadi dia akan menyebabkan krisis ekonomi di negara. Itu satu tindakan yang saya rasa sangat berisiko besar. Ahli parlimen tidak bertanggungjawab pada rakyat. Dan pelabur juga tidak confidence kepada sistem negara Malaysia. Kalau terlampau sangat berpolitik menyebabkan dikorbankan hak rakyat ataupun permintaan rakyat sebagainya dan menyebabkan rakyat berkorban. Ramai berkongsi pandangan, mungkin pilihan raya umum merupakan antara solusi terbaik kepada kemelut politik ini. Namun penularan COVID-19 menjadi penghalang buat masa ini, seperti yang telah berlaku di Sabah. Malaysia sedang experience sedang melalui proses mematangkan demokrasi di Malaysia lah. Baru kita tahu bahawa peranan institusi itu agak penting, proses demokrasi itu agak penting. Dan kewujudan kerajaan yang baik itu juga penting. Dan rakyat selepas ini pun lagi bijak nak memilih siapa yang harus mereka pilih untuk pilihan raya akan datang. Belum jelas bagaimana kemelut terbaru politik Malaysia ini bakal selesai. Adakah cita-cita selama lebih 2 dekad Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri akhirnya terkabul? Atau mungkinkah sudah tiba masanya untuk peralihan kepada barisan kepimpinan baru? Hanya masa yang akan menentukan.